Nampak perniagaan, diorang ingat perniagaan saja. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan tentang subjek ini, mereka berandaian mengambil subjek pengajian perniagaan kurang peluang. Tapi mari kita lihat. Salam perkenalan dari saya Ajis Jimmy selaku Ketua Unit Pengajian Perniagaan bersama dengan Tuan George Gumpah selaku Guru Akademik Tingkatan 6 SMK Tambunan ingin mengucapkan tahniah kepada Anda semua karena berjaya melanjutkan pengajian di Pusat Tingkatan 6 SMK Tambunan Sabah. Saya percaya bahwa Anda semua telah membuat pilihan ataupun memilih hala tuju Anda selepas SPM, di mana selepas mendapat keputusan SPM yang lalu terdapat beberapa pilihan yang Anda pilih ataupun yang Anda ingin melanjutkan pelajaran, yaitu yang pertama di matrikulasi tingkatan 6 college atau university, dan memilih kerjaya dengan mengisi borang SPA 8, yaitu borang Suruhanjaya Perkhidmatan Awam nomor 8 untuk memilih kerjaya. Tahniah sekali lagi karena memilih tingkatan 6 untuk melanjutkan pelajaran. Jadi sekarang ini Anda telah memilih tingkatan 6 dan saya pastikan bahwa Anda telah memilih subjek yang bersesuaian dengan minat dan kecenderungan serta kelayakan Anda. Walau bagaimanapun, saya mencadangkan supaya Anda memilih atau mengambil subjek pengajian perniagaan, karena pengajian perniagaan merupakan salah satu subjek yang ditawarkan di Pusat Tingkatan 6 SMK Tambunan. Subjek perniagaan ini sebenarnya adalah kesinambungan subjek perniagaan yang ditawarkan kepada pelajar di tingkatan 4 dan 5 ataupun SPM. Walau bagaimanapun, kelayakan untuk mengambil subjek pengajian perniagaan ialah wajib kepujian bahasa Melayu dan kepujian matematik. Ini merupakan syarat asas yang ditetapkan oleh UPU apabila Anda memohon kursus berkaitan di peringkat ijazah seperti pentadbiran perniagaan, perokonan, dan lain-lain. Selain daripada dua syarat utama tadi yang telah kita tetapkan, pelajar juga haruslah mempunyai cita-cita. Mesti ada kehendak untuk meneruskan pengajian. Jangan di peringkat pertengahan nanti kamu akan berhenti. Dan ada sasaran untuk mencapai objektif, dan kamu mesti ada kekuatan untuk bersaing, sebab kita tahu mengambil pengajian perniagaan adalah sesuatu mata pelajaran yang memerlukan fakta dan huraian. Selepas tamat pengajian di tingkatan 6, kamu boleh melanjutkan pengajian dengan mengambil kursus-kursus seperti ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan, ijazah sarjana muda pengurusan sumber manusia, ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan, ijazah sarjana muda keuangan, dan banyak lagi yang berkaitan dengan kursus perniagaan apabila kamu menamatkan STPM nanti. Dan ramai di antara kita yang tertanya-tanya, apalagi orang yang tidak mengambil pengajian perniagaan, bahwa mengambil perniagaan ini adalah sesuatu yang merugikan. Tapi mari kita lihat bersama-sama, di mana kita lihat prospek ataupun masa depan seseorang yang mengambil kursus yang berkaitan dengan pentadbiran perniagaan ataupun pengajian perniagaan di mana-mana institusi pengajian tinggi. Yang pertama, peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan ini terbagi kepada dua, yaitu yang pertama sektor kerajaan ataupun perkhidmatan awam. Jadi perkhidmatan awam ini pun terbagi kepada dua, yaitu perkhidmatan awam persekutuan dan perkhidmatan awam negeri.
Dan bagi yang mengambil ijazah sarjana muda seperti mana yang telah kita nyatakan sebelum ini, grade dia ialah N41. Dan contoh-contoh perkhidmatan awam yang kamu boleh pohon ialah yang paling glamour, yaitu PTD, Pegawai Tabdir dan Diplomatik. Yaitu satu masa nanti kamu akan dapat jawatan yang lebih glamour seperti Duta Malaysia bila dia naik pangkat. Kedua, di jabatan-jabatan lain, mana-mana jabatan yang berkaitan dengan pentabdiran, seperti ataupun sebagai pegawai tabdir. Dan kamu juga boleh memohon sebagai pegawai polis berpangkat inspektor, pegawai bomba, pegawai tentera, ini berpangkat lieutenant muda, dan mana-mana kementerian. Di sektor swasta pula, kamu boleh memohon pekerjaan di mana-mana serikat swasta, seperti bank, serikat-serikat GLC, MNC, perladangan, dan perhotelan, di mana kamu akan menjadi CEO dalam serikat swasta tersebut. Oleh itu, bagi masyarakat di luar yang mana tidak mempunyai pengetahuan tentang subjek ini, mereka berandaian bahwa mengambil subjek pengajian perniagaan kurang peluang selepas tamat pengajian, karena perkataan perniagaan tuh yang menjadi persoalan mereka, sebab diorang tidak tahu peluang sebenarnya. Nampak perniagaan, diorang ingat urus niaga, perniagaan saja. Nanti kita akan lihat sukatan mata pelajaran secara ringkas yang mana akan memberi gambaran sebenarnya. Sebagai contoh, ada juga orang-orang profesional, ahli-ahli profesional seperti dokter. Ada seorang dokter pakar di Damai Specialist Center yang saya kenali, dia mempunyai kelulusan MBA. MBA maksudnya ialah Master in Business Administration, selain daripada ijazah perubatan. Rasionalnya di sini, di mana beliau mengambil MBA ini supaya dia dapat mengurus perniagaan dalam bidang perubatan tersebut. Sebagai contoh, pengurusan pentadbiran hospital dan juga keuangan yang mana tidak ada dalam sukatan perubatan barangkali. Oke, bidang yang ketiga ataupun prospek yang ketiga ialah keusahawanan. Ini amat digalakkan oleh kerajaan. Bagi yang memilih untuk tidak menjadi pekerja, tetapi memilih menjadi majikan, bidang ini amat membantu. Karena kita juga belajar keusahawanan dalam silibus pengajian perniagaan. Oleh itu, bagi masyarakat di luar yang tidak ada pengetahuan tentang subjek ini, berandaian bahwa mengambil subjek ini kurang peluang selepas tamat pengajian. Jadi kita lihat tadi peluang dia amat luas, sama dengan subjek-subjek yang lain. Jadi sekiranya kamu memilih pengajian perniagaan, pilihan kamu adalah tepat. Oke, mari kita sama-sama lihat sukatan pelajaran. Sukatan pelajaran bagi pengajian perniagaan sama dengan subjek-subjek lain, yaitu kita bagikan kepada 3 penggal, 3 semester, yaitu penggal pertama, penggal kedua, dan penggal ketiga. Penggal pertama, kertas 1, yaitu dalam penggal pertama ini kita akan belajar bab 1, perniagaan dan persekitaran. Bab kedua, pengeluaran. Bab ketiga, pemasaran. Bab keempat, keuangan. Bab kelima, sumber manusia. Jadi kalau kita tengok sini, bila kamu sambung di mana-mana universiti tempatan ataupun universiti swasta, kamu boleh buat pengkhususan dengan mana-mana topik ini. Pemasaran, keuangan, sumber manusia. Penggal kedua pula, yaitu kertas 2, kita akan belajar bab 1, pengurusan. Bab kedua, aspek perundangan perniagaan. Bab ketiga, kemahiran komunikasi. Bab keempat, pembuatan keputusan. Jadi aspek perundangan pun kita belajar. Kertas 3, yaitu penggal ketiga, kita akan belajar 4 bab, yaitu bab 1, keusahawanan. Kedua, rancangan perniagaan. Ketiga, perniagaan antara bangsa. Kelima, etika perniagaan dan tanggung jawab sosial. Jadi kalau kita lihat sini,
keusahawanan juga merupakan salah satu kursus di university kalau kamu mau ambil bachelor nanti. Sama juga dengan perniagaan antarbangsa, yaitu kamu akan mengambil bachelor ataupun ijazah sarjana muda perniagaan antarbangsa. Dan dalam penggal ketiga ini kita ada kertas yang keempat, yaitu kerja kursus. Kerja kursus ini adalah tugasan. Nah, tugasan ini berdasarkan kepada tajuk dalam bab 1, penggal 1 sampai bab 13, yaitu bab keempat dalam kertas penggal 3. Manakala dalam peperiksaan pula dia sama juga dengan subjek-subjek lain, yaitu penggal pertama kita ada peperiksaan untuk penggal pertama, yaitu ini adalah untuk kertas 1. Kertas 1 di mana dia ada dua bahagian, yaitu bahagian E dan bahagian B. Bahagian E ini 10 soalan, jawab semua. Bahagian B ada 3 soalan, soalan 11 jawab wajib dijawab, soalan 12 dan 13 adalah pilihan. Masa dia 1 jam 45 menit. Dan penggal kedua sama dengan penggal pertama, yaitu kita ada peperiksaan penggal 2, yaitu bahagian E dan bahagian B, sama juga yang tadi, yaitu bahagian E 10 soalan jawab semua, ini soalan struktur. Bahagian B soalan 11 wajib dijawab, soalan 12 dan 13 pilihan, sama ada pilih 12 ataupun 13. Dan penggal 3 ada satu lagi peperiksaan, yaitu kertas 3, sama dengan kertas 1 dan kertas 2. Dan dalam masa penggal ketiga, pada masa sama, kita ada satu penilaian lagi, yaitu kerja kursus. Kerja kursus ini ataupun kerja proyek ini berdasarkan kepada topik-topik yang telah kita belajar di semester atau penggal 1 hingga penggal 3. Dan wajib menjawab. Oke, jadi dalam ketiga-tiga ini, penggal pertama wajaran marka dia adalah 25%, penggal kedua 25%, penggal ketiga 25%, dan kerja kursus 25%. Kerja kursus ini akan dinilai oleh guru akademik tingkatan 6 bagi pengajian perniagaan, yaitu oleh saya sendiri dan juga Tuan George Gumpah. Saya berharap apabila kita bersemuka nanti, kita akan berjumpa dan kita akan membincangkan bersama mana-mana perkara ataupun topik yang kamu tidak paham ataupun ingin tanya. Semoga beroleh kejayaan. Jumpa pada bulan September. Sekian, terima kasih.